setuju atau tidak dengan saya? Setuju atau tidak? Amalan rasuah. Ini yang bocor 28 bilion. Sekarang nak baiki stadium itu, konsultan saja diberitahu bahawa lebih kurang 5 juta. Nak baiki berapa juta pula? Ambil duit siapa? Duit siapa? Duit rakyat. Akibatnya hadirin sekalian, kerajaan tak cukup duit sekarang. Hospital mengadu kepada kita, doktor-doktor, dia kata, abang, tolong cakap dalam parlimen, hospital sekarang tak ada ubat. Saya kata, nak cakap parlimen mana? Aku bukan ahli parlimen. Dia terlupa, dia ingat aku ni ahli parlimen. Tak apalah, kita parlimen rakyat lagi ramai. Kemudian hadirin sekalian, peruntukan marah. Daripada 800 juta, sekarang tinggal 300 juta lebih sahaja. Anak-anak kita di asrama, hari Minggu dia suruh balik. Sebab kerajaan nak jimat elektrik, nak jimat makan. Sebab kerajaan tak ada duit. Duit bagaimana? Bocor. Hadirin sekalian, dia nak cari duit baru. Kerajaan ini dengan cara lain tak ada, melainkan naikkan cukai. Dia cuba nak naikkan cukai GST, Good Services Tax. Good ni bukan good bagus, good barang. Nak naik cukai, semua barang kena cukai. Bila rakyat, badan-badan NGO buat kajian, terutama sekali bloggers, badan-badan bebas buat kajian, lebih 75% orang Cina tidak setuju. Lebih 50% orang Melayu tak setuju. Didapati tidak popular GST, maka dia tangguh bacaan kali kedua di parlimen. GST ini dia nak cukai semua barang. Bahasa yang mudah ialah kerajaan nak gasak sampai tertungin. Dia nak gasak rakyat sampai tertungin. Ini yang dia nak buat, hadirin sekalian. Tapi dia tak berjaya kali ini, karena dia dapati reaksi daripada rakyat tidak memberangsangkan. Dan mereka bimbang mereka akan kalah dalam pilihan raya yang akan datang. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat lagi akibat rasuah di Terengganu ini jenuh. Tuan-tuan lihat, dalam dunia ini cuba lihat kerajaan yang sombong, Namrud. Dia bina jambatan tergantung. Yang begitu dia bina taman tergantung, hanging garden. Kukuh sampai hari ini. Sudah lebih 3,000 tahun. Taman tergantung di Babylon, Iraq. Sekarang bangsa-bangsa bersatu mengambil alih. Dia jadi bahan UNESCO. Hebatnya taman tergantung ini. 3,000 tahun tak untung. Di Perak, Zamri Metalik buat jambatan tergantung 2 minggu untung. 2 minggu. 3 orang pelajar India meninggal dunia. Hanyut dalam sungai. Keluarga India itu bawa ke mahkamah. Menuntut 105 juta. Bicara-bicara nanti katalah keluarga itu menang. Kerajaan kena bayar 105 juta. Kalau kerajaan kena bayar 105 juta, duit siapa diambil uang untuk bayar kepada keluarga ini? Duit siapa? Duit rakyat. Akibat rasuah penyelewengan, rakyat yang kena pikul. Sekarang tuan-tuan nampak tak rasuah akhirnya? Yang beri orang kaya, yang terima rasuah orang kaya, yang menderita rakyat jelata. Nampak ke tidak? Tahap yang ketiga, ini yang paling berbahaya sekali. Rasuah menyebabkan keselamatan negara terjejas. Cuba kita lihat, Irak berperang dengan Amerika. Amerika bila dia berperang, bukan dia masuk alat senjata. Dia masuk ejen-ejen yang lebih awal. Di antaranya dia beli jeneral-jeneral Irak. Jeneral ini 3 juta. Jeneral ini 2 juta. Lieutenant ini 10,000. JKK 5,5. Dia masuk beli dengan uang dia. Sebab itu bila berlaku peperangan Amerika masuk, penentu
Rintangan daripada tentera kurang, hanya pada rakyat. Dan perlu berpandu Iraq yang boleh tembak sampai Israel, boleh tembak sampai ke Tehran, satu pun tak berlepas ke udara. Saya yakin peluru pandu dan kod-kod rahsia peluru pandu telah dibeli oleh Amerika sebelum peperangan. Kita lihat Vietnam, Amerika kepung, masuk, bom. Tetapi dia tak boleh beli jeneral-jeneral komunis. Akhirnya Amerika cabut balik. Tidak boleh tawan Vietnam Utara. Bahkan dia mati begitu banyak, lebih 50,000 serangan daripada gerila Vietcong. Hadirin sekalian, peringkat ini rakyat dah tak boleh bertolak ansur. Malam ni saya nak ceramah sampai pukul berapa? Sampai pukul 12.30 boleh lah kot. Jangan panjang sangatlah. Hadirin sekalian, cuba tuan-tuan lihat, peringkat ini kita tak boleh lagi bertolak ansur bila rasuah sudah mengakibatkan keselamatan negara terjejas. Tadi diterangkan sedikit oleh Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng. Injin kapal terbang hilang. Di mana hilang? Di kamp tentera. Siapa curi? Saja. Saja ni nak naik kapal terbang, check in, check out pun tak tahu. Waiting list, macam mana pun dia tak tahu lagi. Kapal terbang tu dihantar di mana? Di mana? Uruguay. Orang Terengganu tahu dah Uruguay di mana? Uruguay itu di Kuala Berang. Punya jauh Kuala Berang tu. Uruguay itu nak kena lintas 7 lautan. Kalau kita naik kapal terbang pun 20 jam lebih, hadirin sekalian. Apa sahaja ni hujan? Hadirin sekalian, boleh tunggu ke tak? Saya bersetuju dengan Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng bahawa Malaysia sekarang sistem pertahanannya ditertawakan oleh negara-negara jiran dan negara-negara di seluruh dunia ini. Betul ke tak? Hadirin sekalian, walau bagaimanapun sebagai rakyat Malaysia, saya dan tuan-tuan kena berbangga kalau Amerika boleh mencipta kapal terbang tanpa enjin yang dipanggil kapal terbang drone, kapal terbang tanpa pemandu. Dia pemandu tak ada, tiba-tiba dia datang, bom saja. Digunakan di Lebanon, di Palestin, di Afghanistan, di Pakistan, sekarang Amerika guna kapal terbang tanpa pemandu. Malaysia lebih hebat. Di bawah Najib Tun Razak, kita mencipta kapal terbang tanpa enjin. Ini paling hebat, hadirin sekalian. Kalau Malaysia berperang dengan mana-mana negara, tunggulah kapal terbang kita datang, tak bunyi apa langsung, tiba-tiba bom yang jatuh. Seterusnya kita lihat, karena rasuah penyelewengan, beli kapal Islam, tak boleh Islam. Betul? Kalau inilah berlaku di negara kita, bermakna keselamatan negara kita terjejas. Bila keselamatan negara terjejas, tak ada pilihan lagi bagi rakyat. PAS, DAP, Adil, UMNO, polis, tentera, Cina, Melayu wajib tumbangkan Barisan Nasional Pilihan Raya akan datang. Wajib lah, bukan sunat-sunat muakkad lagi dah. Hadirin sekalian, kalaulah bukan kita tak tolak ansur, kalau pemimpin UMNO kaya, kita tak kaya. Mereka peluang dapat projek sebab mereka memerintah. Kita kata bolehlah kita close one eye, tutuplah satu mata, apa boleh buat, Melayu juga. Biarlah Guan Eng semua pun dia Cina, kita Melayu. Biarlah Melayu UMNO kaya, apa salahnya?
Orang Cina ni memang cemburu, kita boleh kata begitu. Khair toyo boleh buat rumah 24 juta, apa salahnya Melayu? Orang tanya dalam dewan